Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Semoga puasa kita pada hari ini menjadi puasa yang lebih ceria dan bertenaga. Kembali ke rancangan Jawapan Panah Cik Man. Hashtag korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab. Maka apa khabar puasa kita hari ini? Insya-Allah semoga diharapkan puasa kita akan sentiasa memberikan ganjaran-ganjaran dan menjadikan pintu yang terbaik untuk kita sebagai umat yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi episod yang seterusnya untuk hari ini kita membincangkan tentang puasa juga sempurna bulan Ramadan ini, cuma mungkin topik-topik ataupun dia punya persoalan yang berbeza. Jadi hari ini Cik Man nak mulakan dengan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang memberikan kita semangat, yang memberikan kita motivasi. Jadi lepas ni tak payah nak cari hadis-hadis yang palsu dah. Nabi ni sentiasa ada idea, wahyu daripada Allah banyak, dan Nabi sentiasa ada hadis-hadis sahih yang dihimpunkan oleh para ulama yang merupakan pewaris Nabi dan sampailah kepada kita. Dan ini salah satu daripada hadis yang akan memberikan kita motivasi untuk kita menjadi seorang yang berpuasa, dan bukan sahaja semata-mata berpuasa mengikut sunnah Nabi, tetapi berpuasa sebagai amalan kita sebagai umat Islam. Okey, hadisnya berbunyi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah, maka insya-Allah akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Okey, Cik Man nak mula dan sambung terus dengan soalan daripada netizen. Cik Man, sepasang suami isteri bersetubuh. Suami isteri, siapa nama? Tak perlu ya. Yang penting poin dia suami isteri bersetubuh di siang hari. Jadi apakah kesan kepada puasanya? Kalau dia orang sengaja, tapi mana ada orang bersetubuh mengigau? Kalau diorang sengaja, maka puasa batal. Cuma dekat situ yang menyeramkan dendanya, iaitu denda yang dikenakan ke atas suami. Ada beberapa denda ataupun kafarah, iaitu yang pertama, bebaskan hamba. Sekarang ni tak ada sistem hamba, tak ada dah. Jangan berhentikan orang gaji. Okey, bebaskan hamba. Kalau tak ada hamba, memang tak adalah sistem hamba, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, barulah bagi makan 60 orang miskin. Tapi jangan terus cendekir. Mentang-mentang duit banyak, jadi terus saja kita bagi makan 60 orang miskin. Kena buat puasa 2 bulan berturut-turut. Dan puasa 2 bulan berturut-turut tu maksudnya tak ada cuti. Contohnya hari yang ke-59, berehatlah sekejap, saja-saja je nak makan ke apa semua kan. Tak boleh, dia kena renew balik 2 bulan yang baru. Kecuali kalau dia sakit ataupun ada sebarang kemudaratan, maka dia boleh berhenti ataupun berbuka dan sambung 2-3 hari lagi baki untuk cukupkan 2 bulan. Jadi hati-hatilah kepada pasangan yang baru berkahwin ataupun pasangan yang suami isteri. Jangan kita bergaul dengan isteri kita pada siang hari dengan pergaulan yang boleh menjurus, yang memberikan motivasi ke arah persetubuhan. Ya, memang betul persetubuhan itu halal, tapi sekarang ni kita sedang berada dalam bulan Ramadan. Sebab tu Nabi kepada 2 orang yang berbeza, bila orang tua tanya boleh tak suami cium isteri, Nabi kata boleh, sebab orang tua ni dia punya keinginan tu dah kurang, dah slow dah. Tapi kalau ada pasangan muda tanya boleh tak cium suami isteri pada bulan Ramadan, maka tak boleh. Bukan sebab cium tu haram, cium tu memang boleh, tak membatalkan puasa. Tapi bagi pasangan yang baru berkahwin, yang jiwa tengah membara, so daripada cium itu boleh melarat kepada perkara-perkara yang lain. Maka ini sebagai jalan untuk menutup pintu daripada telanjurnya perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Nanti terpaksa lah kenalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini bagi suami Jadi kepada isteri jangan menggoda. Baik, terusnya Cik Man, soalan pada netizen. Kalau kita tidur sepanjang hari, maka adakah batal puasa kita? Ada 2 situasi. Yang pertama, daripada malam hari dia tak berniat langsung, lepas maghrib sebelum tu dia tak berniat, sampailah subuh pun dia tak berniat, kemudian sambung tidur sampailah buka puasa esok hari, maka puasanya batal. Kerana dia tidak berniat. Sedangkan setiap amalan itu kena niat. Innamal a'malu binniat. Dan syarat sah puasa ataupun rukun puasa salah satunya adalah niat. Tapi kalau malam hari dia memang dah berniat, tapi lepas subuh dia tidur, azan subuh aja dia tidur dan dia terjaga azan maghrib, puasanya sah. Tapi dia berdosa
kerana dia telah melalaikan dan mengabaikan sembahyang 5 waktunya. Bukan 5 waktulah. Siang hari itu mungkin subuh dia tak semayang, kemudian zuhur ke laut, asar ke sungai, kemudian maghrib barulah dia terjaga. Jadi kena hati-hati. Dan satu pesanan daripada Cik Man untuk diri Cik Man, jangan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang letih atau bulan yang lesu atau bulan yang tak ada produktif dan seumpamanya. Mentang-mentanglah kita tak makan pada siang hari, bukan masalahnya kita tak makan. Sebab tu Allah mengurniakan sahur dan Allah mengurniakan berbuka puasa. Antara dua penjuru ini nanti kita dapat menjaga kesihatan kita dan kita tak akan terasa lapar kalau kita menjaga dua waktu makan yang utama pada bulan Ramadan. Okey, Cik Man kutip lagi soalan, dan soalan daripada netizen. Assalamualaikum Cik Man. Kalau orang yang puasa, contohnya puasa penuh di Mekah 30, perlu tak saya puasa lagi bila balik Malaysia? 30 di Mekah, kemudian di balik Malaysia, perlu tak dia puasa? Jadi, situasinya mungkin kalau dah balik Malaysia tu sedang berpuasa. Baik. Sebagaimana yang Cik Man pernah sebut, bulan Islam tak lebih daripada 30 hari. Jadi bila dia dah lengkap di satu tempat, sebab kadang-kadang sistem matahari, nampak anak bulan tu berbeza kan, maka di Mekah dia dah cukup 30 hari puasa, 30 hari puasa, balik di Malaysia masih lagi berpuasa. Jadi wajib tak? Tak wajib, sebab dia dah melengkapkan bulan Islam sepenuhnya. Cuma bila dia balik Malaysia tu, walaupun dia tak wajib puasa, dia wajib menahan diri daripada makan. Maknanya menghormati situasi ataupun suasana orang dekat situlah. Apalah kesannya kalau tiba-tiba lah dia pesan sate kajang tengah hari itu kan. Jadi itu sebagai penghormatan kepada orang yang sedang berpuasa, tidak ada masalah. Okey, Cik Man ada satu soalan lagi yang berkenaan dengan ini, tapi kita jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali semula ke rancangan Jawapan Panah Cik Man, dan kita masih lagi membincangkan tentang hal puasa. Dan Cik Man ada dapat soalan daripada netizen, iaitu Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tentang apakah hukumnya kita ambil air semayang, kemudian kita memasukkan air ke dalam hidung, kemudian berkumur-kumur, adakah batal puasa saya? Baik, sebenarnya berkumur-kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung kemudian keluarkan balik antara perkara-perkara sunat ketika mengambil wuduk. Dan benda itu dibenarkan, cuma Nabi pesan jangan melampau-lampau. Jangan melampau-lampau kan. Contohnya kita buat pada sebelum puasa tu sama juga sebagaimana kita buat ketika berpuasa. Ini sebelum puasa kita masukkan air, ataupun sebelum puasa tak pernah pun buat benda sunat tu, tiba-tiba ke waktu puasa rajin pula berkumur-kumur kan. Bila kumur masuk tak keluar, bila kumur tak keluar, bila kumur tak keluar, nampak macam minum aja, yang tu membatalkan puasa. Maknanya jangan melampau-lampau sangat, nampak sangat ada sesuatu di situ. Baik, kemudian ada persoalan daripada netizen. Cik Man, apakah hukum berus gigi ataupun bersugi selepas waktu subuh? Baik, di sini ada perbahasan sikit Cik Man nak kongsi. Ada di kalangan yang mengatakan bahawa berus gigi pada bulan puasa, iaitu waktu siangnya, adalah makruh. Itu tak boleh. Kalau boleh jangan buat makruh. Tapi sebenarnya Nabi tak pernah menyebut pun tentang bersugi ni pada bulan puasa siang hari tak boleh dan seumpama. Bahkan ada hadis tentang sugi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan memerintahkan mereka untuk berpuasa setiap kali solat. Jadi sebenarnya gosok gigi walaupun kita ada perasa dan pada siang hari tidak membatalkan puasa, bahkan tidak makruh. Jangan kita menakut-nakutkan orang, sebab dia boleh dianalogikan dengan bersugi. Bersugi pun walaupun tak ada dia punya ubat gigi dan seumpama, tapi dia ada perasa. Dan Nabi tahu bahawa kayu sugi itu ada perasa. Sebagaimana ubat gigi ada perasa. Tapi Nabi tak pernah cakap, okey hati-hati siang bulan Ramadan kalau nak bersugi sebab kayu sugi ni ada perasa, jadi kalau boleh jangan bersugi ataupun makruh. Nabi tak pernah sebut. Maka hukumnya kekal boleh, tidak makruh. Jadi siapa yang nak berus gigi pada siang hari bulan Ramadan, tak perlulah meletakkan syarat, okey boleh berus gigi sebelum terbitnya matahari, ataupun boleh berus gigi kalau dekat-dekat nak maghrib. Tak, sepanjang hari tu, kalau kita merasakan bahawa mulut kita berbau ataupun tidak enak untuk kita bergaul dengan orang lain, maka tidak makruh. Walaupun tengah hari, walaupun 3 petang. Sebab satu lagi, Cik Man nak maklumkan bahawa Islam memang agama yang suruh
kita menjaga kebersihan dan juga penampilan diri kita. Bayangkan kalau kita terikat dengan perkara ini, iaitu larangan ataupun rasanya macam makruh untuk berus gigi pada siang hari, maka kita biarkan gigi kita berbau. Sebab bila kita tak makan, maka akan berlakunya satu bau yang lain. Akhirnya memberikan fitnah kepada Islam. Jadi hukumnya harus dan boleh, sebab menjaga kebersihan salah satu daripada tuntutan Islam untuk berus gigi pada siang bulan Ramadan tanpa hukum makruh. Okey. Seterusnya soalan daripada netizen, Cik Man, apakah hukum makan pil untuk puasa penuh bagi wanita? Yang ni bagi perempuan dia fahamlah, ya. Dia makan pil untuk tahan daripada haid dia tak keluar sebulan penuh. Ada satu lagi tu isu dia makan pil untuk dia menunaikan haji supaya nanti tak berlakunya dia uzur ataupun keluar haid ketika melakukan ibadah tawaf ataupun aktiviti-aktiviti di Mekah. Jadi hukumnya begini, si perempuan tersebut dia mesti mendapatkan pengesahan daripada doktor dan pastikan tidak berlakunya sebarang kemudaratan. Sebab dia pun sebenarnya sedang cuba untuk melanggar kebiasaan ataupun fitrahnya. Setiap bulan memang Allah bagi yang perempuan tu ada keluar darah. Tapi ialah dia tak nak gantikan puasa tu waktu orang dah boleh makan siang. Maka dia pun ambil inisiatif untuk ambil pil ataupun makan ubat yang menahan daripada keluarnya haid. Akhirnya dia akan dapat puasa sebulan penuh. Jadi tak payahlah nanti ganti puasa waktu orang lain boleh makan siang. Maka hukumnya boleh dengan syarat mendapat nasihat daripada doktor yang pertama, dan yang kedua tidak berlakunya sebarang kemudaratan kepada kesihatan dan nyawanya akibat mengambil pil tersebut. Cuma ada sebahagian di kalangan ulama yang menasihatkan, tak apalah, teruskan fitrah sebagaimana biasa. Tak payahlah nak ambil pil. Itu ujian yang Allah berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan wanita. Golongan wanita ada haid, maka terimalah. Sebenarnya di sebalik haid itu ada juga diskaun, iaitu dia boleh meninggalkan sembahyang, tak wajib ganti, tak perlu ganti. Cuma dalam bab puasa ni, ketika dia datang haid, dia boleh meninggalkan puasa, tapi dia wajib ganti pada hari-hari selepas Ramadan. Cuma yang diujinya di situ, dia nak ganti puasa, dia seorang saja yang berpuasa pada hari yang dia tengok orang lain boleh makan siang. Maka dengan ujian ini sebenarnya tidak membebankan wanita, sebab Allah memberikan ujian dengan tujuan untuk menaikkan martabat dan memberikan pahala-pahala tambahan supaya kita ada rasa challenge dalam proses untuk kita berlaku taat oleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma satu lagi yang berkaitan, persoalan yang berkaitan dengan perempuan haid ini ialah ada persoalan tentang, Cik Man, apa hukumnya ataupun boleh tak saya wanita haid yang memang tak boleh puasa pada siang bulan Ramadan, saya makan pada siang bulan Ramadan. Dia tengok situasi juga. Islam ni dia fleksibel, ya. Dia bukannya satu yang structured. Maknanya kalau AA saja tak ada tolak ansur. Ada sebenarnya, tapi kita kena jaga adab dan kena jaga batasan. Bila Allah dah bagi diskaun tu, kita terima dengan penuh kawalan, bukan maknanya sesuka hati. Jadi berkenaan dengan perempuan yang datang haid, dia bertanya boleh tak kalau dia makan pada siang bulan Ramadan itu. Maka jawapannya boleh, sebab hari itu memang dia tak puasa, tapi dengan syarat jangan makan depan orang, nanti dapat kaki, ataupun kita tak menghormati orang lain. Sekurang-kurangnya kita kena hormat orang lain dan meraihkan orang yang sedang berpuasa. Wah, mentang-mentang Tuhan dah bagi kau diskaun, jadi kau gunakan diskaun kau sampai tidak menjaga sensitiviti orang yang sedang berpuasa. Maka jagalah nilai-nilai Islam kita ataupun maruah kita sebagai seorang wanita Islam. Maka mungkin kita boleh makan sorok dalam tiap air ataupun dalam bilik ataupun tempat yang terlindung daripada orang lain. Kecuali kalau satu rumah tu housemate, ya, Kak Long, Ain, Ayu semua satu rumah tu, Ain belum kahwin lagi contohnya, semua kumpul dengan anak-anak dara dan lima-lima tu dia uzur, maka tak ada masalah lah, sebab lima-lima tu boleh makan. Tapi kalau tak makan dan menahan diri itu lebih bagus sebagai menghormati pada bulan Ramadan. Baik, kita berhenti rehat seketika dan kita sambung selepas ini jawapan panas Cik Man. Alhamdulillah, adik-adik, Kak Long, makcik semua, kita meneruskan perjalanan untuk berkongsi ilmu dalam jawapan panas Cik Man. Dan hari ini
bagi siapa yang baru saja menonton rancangan ini, kita sedang berada di bulan Ramadan, maka tema kita berkenaan dengan puasa sepanjang Ramadan ini. Dan hari ini salah satu daripada topik-topik yang kita nak bincangkan adalah persoalan-persoalan tentang perkara yang membatalkan puasa. So kita teruskan soalan daripada netizen. Baik, ada di kalangan netizen yang bertanya Cik Man ya, sebab Cik Man kadang-kadang dapatkan daripada DM ataupun ada yang WhatsApp, iaitu Cik Man, adakah orang yang muntah pada siang bulan Ramadan, tahniah lah, baby girl ke, contoh. Baik, adakah orang yang muntah pada siang bulan Ramadan maka perlu menggantikan puasanya? Baik, berkenaan dengan muntah pada siang bulan Ramadan ini, ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan muntah pada siang bulan Ramadan membatalkan puasa, dan ada yang mengatakan muntah tidak membatalkan puasa. Baik, kenapa muntah tidak membatalkan puasa? Kerana rasionalnya ialah batal puasa dengan apa yang masuk, bukan dengan apa yang keluar. Sebab definisi puasa itu sendiri menahan diri daripada makan, masuk, minum, masuk, dan perkara-perkara yang melibatkan masuk, yang membatalkan puasa. Sedangkan muntah, dia bukan memasukkan ke dalam mulut, tetapi proses keluar. Kecuali lepas keluar tu, muntah tu dijilat balik. Yang tu memang batal puasa. So, kita memilih pendapat yang lebih memudahkan kita, sebab mungkin setengah orang sepanjang bulan Ramadan ni dia ada sakit-sakit, melibatkan muntah-muntah. Jadi, kalau kita nak membatalkan ataupun memilih pendapat yang batal, mungkin ada satu bebanan untuk dia menggantikan puasanya selepas selesai bulan Ramadan. Maka pendapat yang ada, maka kita pilih yang memudahkan umat Islam, iaitu muntah pada siang bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Baik, seterusnya persoalan daripada netizen, Cik Man, apakah amalan-amalan yang boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan? Banyak sebenarnya. Cik Man bagi secara ringkaslah dulu. Dia boleh meneruskan amalan-amalan sebagaimana yang dia beramal sebelum Ramadan. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, dia boleh meneruskan amalan-amalan yang khusus yang orang lain tak buat, tapi dia buat sebelum bulan Ramadan. Mungkin selepas sembahyang duha, dia buat sembahyang duha, maknanya 4 rakaat, 6 rakaat, bukan setakat 2, 3, bukan setakat 2, 4, 6, 8, bahkan berganda-ganda banyaknya, maka dia boleh teruskan pada bulan Ramadan. Mungkin orang lain tak buat. Yang pertama tadi tu dia boleh meneruskan apa yang dia biasa buat, iaitu sembahyang fardu yang wajib memang kena buat. Cuma kalau boleh pada bulan Ramadan ni kita upgrade sikit. Kalau sebelum puasa dulu mungkin kita lewat-lewatkan, tapi untuk Ramadan ini bukanlah kita beramal kerana Ramadan, tapi kita jadikan Ramadan ini sebagai satu suntikan untuk kita buat satu perubahan. Sebelum Ramadan semayang tu macam dekat-dekat akhir waktu baru semayang. Tapi bila dah tiba bulan Ramadan ini, kita jadikan sebagai turning point ataupun batu asas untuk memulakan satu perubahan start daripada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni kebiasaannya kita semangat. Kita memang semangat. So, jadikan benda tu sebagai turning point. Bukan kita beramal untuk Ramadan saja. Bulan Ramadan kita semayang awal waktu, 1 Syawal kita lewat balik. Tak, bulan Ramadan itu sebagai kata gear yang pertama untuk kita meneruskan dan kekal istiqamah amalan-amalan yang kita dah upgrade itu sampai kita mati. Ataupun sampai datang Ramadan yang seterusnya, kemudian Ramadan yang seterusnya menjadi refresh ataupun renew balik. Jadi banyak. Ataupun amalan-amalan yang lain seperti bersedekah. Nabi ketika bulan Ramadan, Nabi ni memang suka sedekah selain daripada bulan Ramadan. Tapi pada bulan Ramadan, memang dia jadi seorang yang suka bersedekah, gila-gila punya. Maka kita boleh mengikuti sunnah Nabi. Sebab pada bulan Ramadan ni mungkin ramai orang yang memerlukan makanan, orang miskin yang mungkin duduk di masjid. Jadi kita pun pergi ke masjid dan kita nampak orang miskin, maka perbanyakkan sedekah pada bulan yang memang menjadi lubuk pahala. Baik, seterusnya soalan-soalan daripada netizen. Cik Man, apakah hukum menggunakan tampoi ke tempon? Cik Man tak pernah guna benda-benda ni kan, tapi ada orang katanya lah kawan-kawan Cik Man yang perempuan ni, tempon ataupun tampon ini satu benda alat yang digunakan untuk menahan darah, lebih kurang begitulah dalam persoalan perempuan yang datang darah haid lah. Jadi apakah hukum menggunakannya ketika berpuasa? Baik, penggunaannya tidak melibatkan kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan seperti mulut. Maka dia hanya meletakkan di bahagian kemaluan perempuan itu saja untuk menahan ataupun menyerap air ataupun darah haid yang turun. Jadi kemudian dia akan buang. Maka hukumnya
sah sahaja. Okey, seterusnya ada soalan pada netizen, apakah hukumnya ketika bulan Ramadan ni kita berenang? Kan ada jenis yang aktif, walaupun bulan Ramadan pun dia tetap juga meneruskan aktiviti dia. Jadi apakah hukum berenang pada siang bulan Ramadan? Maka ada perbahasan di sini. Tidak dinafikan ada di kalangan ulama yang menghukumkan makruh, cuma ada perbahasan iaitu jika seseorang itu dia yakin bahawa ketika dia berenang, dia tak boleh kawal daripada air masuk ke dalam rongga-rongga badan dia. Air akan masuk dalam mulut banyak, lepas tu masuk telinga, hidung apa semua, sampai mungkin akan dia rasa macam dia minum, maka dia tak boleh berenang. Dia khawatiri membatalkan puasanya. Tapi kalau dia yakin, dia ni seorang perenang yang profesional, dia yakin dia boleh kawal, dia boleh elakkan air daripada masuk ke dalam mulut, maka dia boleh berenang. Cik Man nak beritahu sini bahawa bulan Ramadan ni bukan tak boleh kena air. Mungkin ada setengah orang yang jadi takut ataupun rasa macam tak boleh mandi pada siang bulan Ramadan. Boleh aja. Ada kisahnya di kalangan para sahabat, di rumah mereka ada, bukan kita macam kita swimming pool lah, tapi zaman dulu tak adalah sebagaimana swimming pool, tapi kolam, dan mereka menggunakannya, mereka mandi ataupun mereka berenang. So tak ada masalah kalau kita nak mandi ataupun berenang pada siang bulan Ramadan, tapi jangan melampau, nampak sangat macam menangguk di air keruh ataupun ada udang di sebalik batu. Kawal lah. Tapi kalau setakat untuk segarkan badan, mungkin siram air dekat belakang, itu memang confirm tidak membatalkan puasa. Baik, terusnya soalan netizen yang berbunyi, Cik Man, apakah hukumnya kita tertelan makanan yang ada di celah gigi? Sebab tadi sahur makan daging masak kurma, ya Allah, bila sebut tu kebulu pula rasa perutnya. Kemudian terlupa nak berus gigi ataupun dah berus gigi tapi ada kesan-kesan daging yang degil yang masih lagi ada di celah-celah gigi. Jadi dalam pukul 9 pagi tu dia rasa macam dia tengah breakfast sebab ada benda yang termasuk. Jadi dia punya kata kunci senang saja. Sebarang perkara yang ter maka tidak akan membatalkan puasa. Termakan, tertelan, terminum tak batal puasa. Tapi kalau dia usik-usik dia punya gigi, tolak-tolak dengan lidah sekali, ambil engkau 1 inci daging, maka confirm batal puasa. Jadi hati-hatilah sebelum azan subuh tu kita prepare berus gigi ataupun cek mana-mana yang patut congkel-congkel. InsyaAllah kita akan dapat melaksanakan Ramadan kita dengan sempurna. Jadi setakat itu yang Cik Man boleh kongsi pada hari ini. Kita akan jumpa di episod esok dan akan datang berkenaan dengan puasa Ramadan juga. InsyaAllah kita jumpa esok dalam rancangan Jawapan Panas Cik Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.